Secara umum, penduduk Malaysia menghasilkan 38,000 tan sisa pepejal setiap hari. Data Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp itu menunjukkan 45% atau 17,000 tan daripadanya adalah sisa makanan yang boleh atau tidak boleh dielakkan. Dengan peningkatan jumlah sisa makanan itu setiap tahun, apakah solusi kepada masalah ini? Ikuti laporan disediakan Rahimah Abdullah sempena Hari Kesedaran Antarabangsa mengenai pembuangan dan pembaziran makanan. Di peringkat global, kira-kira 2 bilion tan sisa pepejal terhasil setahun dengan 40 hingga 45% daripadanya adalah sisa makanan. Pertanian adalah antara penyumbang terbesar dengan pembuangan dan pembaziran makanan yang terpaksa dilupuskan. Tidak kurang juga di peringkat pengguna yang menghasilkan antara 45 hingga 46% sisa makanan. Jumlah pembuangan dan pembaziran makanan itu sehingga boleh memberi makan kepada 2.2 juta orang yang kelaparan. Menurut pengasas Smart Heritage Dr. Rokia Hassan, peningkatan populasi penduduk menjadi faktor peningkatan sisa makanan yang dibuang dan dibazirkan. Malah pembaziran makanan tetap meningkat walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kalau tengok kan di segi data, penyumbang utama food loss ni ataupun food waste ni kan datang daripada rumah. Kita ni dah duduk rumah lama kan, banyak duduk rumah dan tak keluar. Kita tengok kan daripada sumber SW Corp ni hanya dekat hotel ni 7% je penyumbang food waste ni, dekat pasar 23%, dekat restoran 24%, dekat rumah 38% penyumbang food waste. Maknanya itu berlaku setiap hari, yang mana especially masa PKP lah kan, kita mudah je kalau kita kan tak pergi keluar makan dining kat luar, kita boleh order benda tu online, Panda ada dan macam-macam lah, cat food ada, dia dihantar ke rumah. And then kalaulah kita ni membeli memang mencukupi untuk kita makan saja, tak apa. Selalunya kan bila kita tengok advertisement orang buat promotion ni, kita keep on nak membeli, teruja nak membeli, tapi makan sikit selalunya tak habis dan kita akan buang. Itu adalah juga antara attitude menyumbang kepada banyaknya percentage kita menghasilkan food waste dekat rumah. Ujarnya, setiap masyarakat tidak boleh hanya di peringkat kesedaran sahaja. Sebaliknya perlu mengambil tindakan yang boleh dimulakan dari rumah. Kata contohnya, mungkin kita isi rumah kita tak ramai. Kita memang jenis yang kurang nak masak dan sebagainya kan. Boleh kita beli, tak ada masalah. Tapi beli yang perlu sahaja. Jangan beli berlebihan. Kalau kita jenis yang orang yang jarang nak memasak, jangan beli bekalan makanan macam bahan masakan tu yang untuk seminggu, untuk lama sangat. Sebabnya akan jadi juga akhirnya kita tak boleh masak semua. Itu pun membazir juga. Maksudnya kalau kita nak beli boleh, tapi jangan beli kuantiti yang besar. Kalau kita boleh share, lebih baiklah makanan-makanan yang kita beli dekat luar tu. Dan pada masa yang sama, kalau kita ni ada sedikit kesedaran tentang tindak tanduk kita, maksudnya kalau kita makan beli berlebihan dan kita tak kisah nak buang, kita fikirkan yang kita buang ni ada orang yang tak dapat makan. Antara inisiatif lain yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah pembuangan makanan termasuk menjadikan sisa makanan berkenaan sebagai baja untuk penanaman organik di rumah. Malah penanaman sayur-sayuran berkenaan juga mampu menjana pendapatan isi rumah jika inisiatif berkenaan boleh dilakukan. Justru langkah mengurangkan pembuangan dan pembaziran makanan bukan sahaja mengurangkan penyakit-penyakit yang menyerang tanaman, bahkan memberikan persekitaran yang kondusif kepada penduduk. Mahu atau tidak, usaha menjaga alam sekitar ini terletak di tangan kita bersama.